Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul uqdatan min alsanatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya Rabbana Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dan alhamdulillah kita masih di dalam pengajian kitab Risalah Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita sekarang sedang bincangkan kitab Ummul Barahin yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqira'atih. Jadi kita dah sampai pada muka surat 12. Dan dalam pengajian yang lalu kita dah membincangkan tentang apakah ini maksudkan dengan sifat al-ma'ani yang terkandung di dalamnya 7 sifat, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Dan kita juga telah membincangkan dalam pengajian yang lalu tentang kaedah penterjemahan. Bagaimanakah cara kita ingin menterjemahkan sifat-sifat tersebut agar ianya bersesuaian dengan istilah yang digunakan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi pada pengajian kali ini insyaAllah kita akan membincangkan serba sedikit tentang sifat-sifat yang dinyatakan dalam kumpulan sifat al-ma'ani ini. Jadi sifat pertama yang dinyatakan oleh ulama radhiyallahu anhum ialah al-qudratu. Artinya kuasa. Jadi sekiranya kita ingin mendalami serba sedikit tentang sifat kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari segi ta'rifnya, ulama ahli sunnah mentarifkan sifat kudrat sebagai sifat yang wujud, yang berada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan sifat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan alam semesta ataupun meniadakannya berdasarkan ataupun bertepatan dengan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ta'rif ataupun definisi bagi sifat kudrat tersebut. Jadi yang menjadi persoalannya ataupun yang menjadi perkara yang amat penting difahami oleh umat Islam ialah hubungan diri kita dengan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita maklum Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat kudrat. Sifat kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala ialah sifat yang qadim, sifat yang tiada awal, sifat yang tiada akhir. Tapi kita juga maklum bahawa manusia juga mempunyai kudrat. Dan kudrat manusia ialah kudratun hadithatun, kudrat yang baharu. Dan kita dapat lihat apabila manusia dicabut kudrat daripadanya, maka dia tidak boleh menggerakkan langsung jasadnya, walaupun ingin mengelipkan matanya pun tak boleh, sekiranya dicabut kudrat daripada dirinya. Jadi sekarang timbullah satu persoalan, apakah perbezaan dan hubungan antara kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas, yang berkait dengan segala benda-benda yang harus, dan bagaimana cara kita nak memahami kudrat yang ada pada diri manusia tadi. Jadi ulama tauhid, ulama ahli sunnah radhiyallahu ta'ala, mereka mensyarahkan bahawa satu-satunya kudrat yang memberi kesan, yang boleh menzahirkan sesuatu perkara, yang boleh menggerakkan sesuatu perkara, yang boleh melakukan sesuatu perkara, hanyalah kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beriktikad sebagai ahli sunnah wal jamaah bahawa yang berkuasa, yang mampu melakukan sesuatu, yang mampu menggerakkan sesuatu, yang mampu mencipta, yang mampu menukar, yang mampu dalam apa segala bentuk sekalipun, kesemuanya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudratnya. Maka apabila kita telah mempunyai akidah sedemikian, maka apa saja yang kita lihat pada diri kita, sebagaimana kita tadi bergerak, manusia tadi berjalan,
kan dia mengangkat kakinya, ataupun dia menulis, kan dia menggerakkan jarinya, ataupun dia makan, kan maksudnya dia mengunyah dengan mulutnya, ataupun dia berlari, ataupun dia mengangkat sesuatu barang, ataupun dia duduk baring, solat, sembahyang dan sebagainya, maka kita perlu beriktikad segala perbuatan tersebut terzahir melalui kudrat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sesekali pun, tidak pernah sesaat pun, tidak pernah sedetik pun kita beriktikad bahawa kudrat Allah Subhanahu wa taala tiada pada ketika tersebut. Dan amat mustahil dan amat salah sekiranya kita beriktikad bahawa kudrat manusia secara bersendirian mampu melakukan sesuatu perkara. Dan itu akidah yang amat penting. Akidah yang perlu difahami oleh setiap individu Muslim. Mereka perlu beriktikad segala pergerakan, segala apa sahaja yang berlaku pada dirinya, pergerakan darahnya, pergerakan jantungnya, kelepan matanya, tangan yang diangkat, kan, lidah yang digerakkan, mulut yang digerakkan, mata, bola mata yang digerakkan, kesemuanya ialah dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tadi menjadi satu persoalan, apakah fungsi kudrat manusia tadi? Dan telah kita kata bahawa manusia juga mempunyai kudrat. Tetapi kudrat manusia dihukumkan sebagai kudrat yang baharu. Kudratun hadisatun. Ghairu mu'athirah. Yang tidak boleh memberi kesan. Jadi ulama menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala dialah yang mencipta segala-galanya. Dialah yang maha berkuasa. Dialah yang maha menggerakkan. Dialah yang maha melakukan segala sesuatu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kudrat manusia yang dikurniakan kepada manusia sebagai satu syarat untuk Allah Subhanahu wa taala menzahirkan sesuatu penciptaan perbuatan pada diri manusia. Tadi difaham daripada sini bahawa kudrat yang dikurniakan kepada manusia yang dipanggil sebagai kudratun hadithatun tidak mampu memberi apa-apa kesan, tidak mampu melakukan apa segala perkara sekalipun, tetapi kudrat tersebut ialah syarat untuk Allah Subhanahu wa taala mencipta perbuatan pada manusia. Jadi selagi mana Allah Taala meletakkan kudrat baharu yang diistilahkan sebagai syarat pada diri manusia, maka kita dapat lihat manusia tadi berjalan. Maka kita dapat lihat manusia tadi bergerak. Maka kita dapat lihat manusia tadi bercakap. Tetapi sampai satu masa, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menarik kudrat baharu yang menjadi syarat kepada terzahirnya kudrat Allah pada manusia, maka pada ketika itu kita akan dapat melihat manusia tadi akan lumpuh sepenuhnya. Kan, walaupun dia tadi bernyawa, kan, walaupun dia tadi masih belum mati, tetapi dia tidak boleh melakukan apa saja pergerakan. Untuk mengelipkan matanya pun tak boleh. Kan, untuk menepis lalatnya hinggap di hidungnya pun dia tak mampu melakukan, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menarik, kan, Allah Taala telah menarik nikmat kudrat yang Allah Taala kurniakan kepada manusia. Jadi itu antara perbezaan, itu antara pemahaman yang amat penting tentang diri kita sebagai manusia. Maka oleh sebab itulah ulama meletakkan kudrat sebagai sifat yang pertama dalam kumpulan sifat ma'ani. Kerana kudrat, kesan kepada kudrat tadi amat zahir. Maksudnya kesan kepada sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala ialah terzahirnya alam semesta, terciptanya alam semesta. Maksudnya kita dapat melihat bumi, langit dan sebagainya ialah kerana dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya. Dan kesan ataupun athar ataupun hasil daripada kudrat tadi amat dekat dengan diri manusia. Maksudnya setiap saat kita melihat Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kewujudan kita dengan kudratnya. Setiap saat apabila kita tadi berjalan, apabila kita tadi duduk, dan apabila kita tadi solat, setiap saat tadi kita dapat melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala mencipta perbuatan pada diri kita. Cuma yang menjadi persoalannya sama ada manusia tadi sedar ataupun tidak sedar. Itulah yang menjadi masalah kepada umat Islam. Apabila mereka tadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka dia tadi terlupa bahawa yang sebenarnya menggerakkannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Bahawa yang sebenar tadi memberi kemampuan padanya untuk menyuapkan nasi ke mulutnya ialah Allah Subhanahu wa taala.
yang sebenarnya memberi kepadanya kemampuan kan untuk bekerja, untuk mencari rezeki, ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu di dalam Islam melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala ialah salah satu dosa besar, kan ialah salah satu sifat yang duduk di dalam nafsu ammarah yang diistilahkan sebagai al-ghaflah, kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah mungkin manusia yang terzahir kudrat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya setiap saat, kan setiap saat kita melihat kesan daripada kudrat Allah pada diri kita. Kita tak mampu untuk duduk kan tanpa kudrat Allah. Kita tak mampu untuk berdiri tanpa kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mampu untuk berjalan tanpa kudrat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tak mampu untuk bernafas tanpa kudrat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanakah manusia tadi boleh lupa? Kan bagaimanakah manusia tadi langsung tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala dan langsung tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya setiap saat, yang memberikan kepadanya penciptaan, perbuatan, pergerakan setiap saat Allah Taala kurniakan kepada manusia. Dan itulah yang diistilahkan sebagai betapa dekatnya hasil ataupun kesan kudrat Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia dan dapat dilihat di sekelilingnya melalui penciptaan alam semesta. Maka ulama tauhid, kan ulama ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka meletakkan sifat kudrat, kan mereka meletakkan kudrat dari kalangan sifat ma'ani sebagai sifat yang pertama, kerana sifat tersebut amat zahir dan amat jelas dan amat mudah difahami oleh umat Islam sekiranya mereka tadi bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita maklum bahawa itu ialah permasalahan akidah. Kan sememangnya umat Islam mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kudrat yang mutlak, mempunyai kudrat yang terzahir pada diri manusia, dan kita mesti beriktikad bahawa kudrat yang dikurniakan kepada manusia tidak boleh melakukan apa pun. Kudrat baharu yang dikurniakan kepada manusia hanyalah sebagai syarat untuk Allah Subhanahu wa taala mencipta perbuatan kepada manusia. Jadi apabila kita telah beriktikad kan dengan akidah sedemikian, maka bagaimanakah cara untuk mengekalkan akidah tersebut? Bagaimanakah cara untuk mengekalkan ingatan tadi? Bagaimanakah cara untuk kita tadi sentiasa melihat kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala yang terzahir pada diri kita? Maka tiada cara melainkan dengan manusia tadi membersihkan dirinya. Tak ada cara melainkan dengan manusia tadi beristighfar sebanyak-banyaknya. Tak ada cara melainkan dengan manusia tadi berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berusaha membersihkan roh, apabila kita berusaha membersihkan hati kita, maka kita akan dapat menyedari dan dapat melihat bahawa yang sebenarnya mempunyai kudrat ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan manusia pada hari ini ialah apabila mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka tadi mengaitkan sesuatu perkara kepada dirinya sendiri dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Fatihah kita selalu membaca, apabila kita baca iyyaka na'budu, kita mengatakan bahawa hanya kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala kami sembah. Hanya kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala kami rukuk, kami sujud, kan kami berdiri, kami qiyam dan sebagainya. Tapi apabila kita telah berusaha membersihkan diri, apabila kita telah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berkata wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka kita dapat lihat di situ manusia sudah mula mengenal Allah. Manusia sudah mula ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu dia akan mengembalikan segala-galanya kepada Allah. Maka dia akan mengatakan bahawa sebenarnya daku meminta tolong daripadamu wahai Allah Ta'ala untuk berdiri solat. Sebenarnya daku meminta tolong daripadamu wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat tanganku, untuk menyuapkan nasi di mulutku. Pada hakikatnya daku meminta tolong dengan kudratmu wahai Allah. Daku tidak mempunyai kemampuan langsung, kan daku tidak mempunyai kudrat yang boleh memberi kesan kepada diriku, bahkan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah surah Fatihah yang kita baca, pengakuan daripada manusia bahawa dia tadi amat lemah,
Kan dia tidak mempunyai kuasa, kan dia tidak mempunyai daya upaya. Bahkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah wahai Allah. Hanya kepadamu lah wahai Allah, Tuhan yang maha berkuasa, kami memohon pertolongan. Jadi di situ kita dapat lihat kepentingan sifat kudrat. Kan betapa dekatnya sifat kudrat tersebut dengan diri kita. Dan berapa dan amat zahirnya kesan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita setiap hari. Maka oleh sebab itulah kita diajar di awal Fatihah. Kan di awal Fatihah kita diajar dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita. Maknanya kita mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penciptaan pergerakan, kan, memberikan segala kurniaan-kurniaan yang Allah Ta'ala beri, zahirkan kepada diri kita, memungkinkan kita berjalan, kan, memungkinkan kita bekerja dan sebagainya. Maka di Al-Fatihah tadi kita diajar dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sedikitlah tentang pemahaman yang amat penting kenapa bila kita membincangkan tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sifat kedua yang dinyatakan oleh penulis ialah al-iradat, keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila kita membincangkan tentang iradat Allah, maka iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala terzahir di hadapan kita setiap saat. Kan sebagaimana apabila kita melihat kan tumbuh-tumbuhan, maka di situ kita dapat lihat keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mencipta tumbuh-tumbuhan. Dan apabila kita melihat sesuatu binatang, maka kita dapat melihat iradat Allah Ta'ala dalam mencipta binatang tersebut. Dan apabila kita melihat kepada diri kita sendiri, kita dapat melihat iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kan jari di sebelah kanan kita ada 5 dan memilih jari di sebelah kiri kita pun ada 5 juga. Bahkan seluruh jasad kita tadi, seluruh perkara yang ada pada diri kita, seluruh anggota zahir dan batin yang ada pada diri kita, semuanya tertakluk di bawah iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh sebab itulah kepujian yang penuh mestilah dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kita dapat melihat Allah Ta'ala memilih kan mencipta kita menjadi manusia yang sempurna, kan memilih mengurniakan mata kepada kita, kan memilih mengurniakan pendengaran kepada kita, kan memilih mengurniakan kaki, tangan, kan wajah yang sehat dan yang sempurna, kan badan yang sempurna. Jadi itu semua di bawah iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila kita merenung kan pada diri kita dan kita merenung kepada semua perkara yang berada di sekeliling kita, maka kita dapat melihat iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala terzahir pada setiap sesuatu. Kerana kita amat yakin bahawa satu perkara yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ianya tidak akan berlaku. Maka oleh sebab itu apabila kita mempelajari ilmu tauhid dan terutama apabila kita membincangkan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita mengetahui bahawa setiap perkara yang berlaku di bawah ta'aluk iradat Allah. Maksudnya apabila telah terzahir sesuatu perkara, sebagaimana kita sakit kan, atau kita ditimpa bala bencana, maka kita kena melihat bahawa perkara tersebut berlaku, tidak akan berlaku melainkan dengan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi memandang kepada iradat tersebut, memandang kepada keinginan Allah, memandang kepada pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap sesuatu perkara, maka manusia yang beriman, manusia yang amat cintakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan redha dengan pilihan tersebut. Dia akan redha dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dia melihat ini ialah pilihan kekasihnya. Ini ialah pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Raja sekalian alam, pencipta alam semesta, kan Tuhan yang amat dia kasihi, kan Tuhan yang amat dia taati. Maka daripada situ datanglah sifat redha kan terhadap perbuatan, terhadap keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu sedikit tentang sifat iradat. Dan yang terakhir, dan kemudian penulis radhiyallahu ta'ala anhu, dia menceritakan tentang sifat al-ilmu. Dari sifat ketiga yang tergolong dengan sifat ma'ani ialah ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila kita membincangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita maklum bahawa ilmu Allah Ta'ala tadi amat luas. Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala merangkumi perkara-perkara yang wajib. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui tentang zatnya sendiri. Allah Ta'ala mengetahui tentang segala kesempurnaannya.
dan hanya Dia sajalah yang mengetahui kesempurnaannya. Maka oleh sebab itu apabila kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, kita akan menterjemahkan Alhamdulillah sebagai kepujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sekiranya kita ingin bertanya apakah kepujian tersebut, apakah yang dimaksudkan dengan Alhamdulillah yang kita baca di awal Fatihah tadi, berapa banyakkah kepujian yang nak disandarkan kepada Allah, apakah bentuk kepujian yang nak disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita membincangkan tentang sifat al-ilmu ini, maka kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tentang dirinya sendiri, mengetahui tentang sifat kesempurnaannya, dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dijangkau oleh makhluk yang baharu. Maka oleh sebab itu apabila kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, maka sebenarnya kita berkata kepujian yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lillah, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud itulah makna yang paling tepat untuk kita syarahkan Alhamdulillah. Maksud Alhamdulillah bermakna kepujian. Tapi apakah kepujian yang dimaksudkan oleh Allah? Berapa banyakkah kepujian yang dikehendaki oleh Allah dalam surah Fatihah tersebut? Maka ulama menyatakan bahawa disebabkan hanya Allah yang mengenal dirinya sendiri, disebabkan hanya Allah sajalah yang mengetahui kesempurnaan-kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Alhamdulillah yang kita baca di dalam Al-Fatihah tadi tidak boleh dicapai maknanya secara keseluruhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maka di situ telah menzahirkan keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan amat ceteknya ilmu manusia yang dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada lafaz Alhamdulillah tadi, kita dapat mengetahui kesempurnaan ilmu Allah. Kan, dan dapatlah dalam masa yang sama kita dapat melihat amat lemahnya manusia, kan, amat sikitnya ilmu manusia jika nak dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama, apabila kita membincangkan ilmu, maknanya kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala perkara yang wajib, mengetahui tentang dirinya sendiri, mengetahui tentang sifatnya sendiri, mengetahui tentang semua perkara yang berkaitan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita juga maklum bahawa sekiranya Allah Ta'ala mengetahui segala perkara yang wajib pada dirinya, maka begitulah juga Allah Ta'ala mengetahui perkara-perkara yang tidak layak bagi dirinya, perkara-perkara yang mesti dinafikan daripada dirinya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi contoh seperti lam yalid wa lam yulad, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diberanakkan. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui perkara-perkara yang mustahil ke atas dirinya sendiri, dan Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada kita perkara-perkara tersebut di dalam Al-Quran. Dan apabila kita bincangkan ilmu Allah Ta'ala juga, maka kita yakin bahawa Allah tadi amat mengetahui segala makhluknya yang baharu. Maka di situ kita dapat lihat Allah Ta'ala menyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pencipta, penjaga al-alamin, alam semesta. Dan apabila Allah mensifatkan dirinya sebagai Rabbul Alamin, Dialah yang menjaga alam semesta, maka semestilah Allah tadi mengetahui setiap juzuk dan zarah alam semesta tersebut. Kerana tidak sah kita mengatakan saya menjaga pelajar-pelajar, tiba-tiba ada pelajar-pelajar yang tidak pernah kita kenali, atau yang pelajar-pelajar yang tidak pernah kita ketahui, maka kenyataan tadi salah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala apabila Dia menyatakan bahawa Dia ialah Rabbul Alamin, Dialah yang menjaga setiap alam semesta tersebut, maka di situ Allah Ta'ala mengisyaratkan kepada ilmunya yang meliputi keseluruhan alam semesta. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui segala makhluk yang baru. Allah Ta'ala mengetahui segala perkara yang harus. Allah Ta'ala mengetahui segala perkara yang mungkin. Itu perkara ketiga yang tertakluk di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita bincangkan Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, maka hendaklah kita meyakini bahawa Allah mengetahui perkara-perkara yang wajib yang berkaitan dengan dirinya, dan Allah Ta'ala mengetahui segala perkara yang mustahil, dan Allah Ta'ala mengetahui segala perkara yang berkaitan dengan al-alamin, iaitu perkara-perkara yang baharu. Dan apabila kita membincangkan juga tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hendaklah kita meyakini bahawa ilmu Allah tadi tidak jauh daripada diri kita. Hendaklah kita meyakini bahawa pengetahuan yang ada di dalam diri kita kesemuanya dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita melihat, kita tadi melakukan sebab-sebab, walaupun kita dapat melihat
Kan bahawa kita tadi belajar, ataupun kita tadi membaca sesuatu buku, ataupun kita tadi membuat kajian, tetapi hendaklah kita meyakini bahawa ilmu yang sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang mengajarkan kepada manusia. Dialah yang mengilhamkan ilmu kepada manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa'allama al-insana ma lam ya'lam." Dialah yang mengajar manusia perkara yang tidak diketahui oleh manusia tersebut. Dan dalam firman yang lain dia berkata, "Allazi 'allama bil qalam." Kan Allah Taala yang mengajar manusia dengan pena. Dan dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Hendaklah kamu bertakwa, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kamu ilmu. Dan dalam ayat lain Allah Taala berfirman, "Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma." Kami mengajarkan daripada diri kami ilmu yang amat bermanfaat kepada manusia. Jadi daripada situ kita dapat lihat ilmu yang sebenarnya ialah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang maha mengetahui, dialah yang maha memiliki. Ilmu inilah yang meliputi segala sesuatu. Maka oleh sebab itu apabila kita tadi dikurniakan dengan pengetahuan, apabila kita melihat diri kita mempunyai pengetahuan yang lebih daripada orang lain, maka tidak sepatutnya kita berasa bangga, takabur dan bongkak. Ataupun kita menganggap diri kita lebih mulia daripada orang lain. Ataupun kita menganggap diri kita tadi melebihi orang yang lain. Kerana kita mengetahui sesuatu perkara. Ataupun kita mempunyai sijil yang tinggi. Ataupun kita mempunyai kelulusan yang lebih. Ataupun kita bekerja dalam satu bidang yang kita anggap bidang tadi ialah golongan-golongan elit. Kan? Ataupun bidang yang hanya dicapai oleh golongan-golongan tertentu saja. Maka kesemua keadaan tersebut, kan, kesemua perasaan tersebut ialah salah faham terhadap ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita meyakini Allah Taala merezekikan ilmu kepada manusia sama seperti Allah Taala merezekikan makanan kepada manusia. Maka oleh sebab itu, sekiranya kita dikurniakan dengan ilmu yang banyak, maka hendaklah kita bersyukur dan mengembalikan kesyukuran tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semestinya ada hikmat. Kan Allah Ta'ala memberikan sesuatu ilmu kepada manusia kan, untuk dia menggunakan ilmu tersebut berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi yang menjadi amat salahnya, kan, yang menjadi satu kesilapan kepada manusia, apabila dikurniakan dengan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi dia menjadi sombong, ataupun dia menghina manusia lain, ataupun dia menganggap dirinya lebih mulia, padahal dia tidak mengetahui yang mengurniakan ilmu itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal dia tidak mengetahui yang mengetahui yang pada hakikat sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah Taala mengurniakan dan meminjamkan ilmu tersebut kepada manusia. Tapi kerana manusia tadi tidak menyedari dirinya, tetapi disebabkan oleh manusia tadi lalai, lupakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menyangka dia tadi yang dengan sendirinya boleh mendapatkan ilmu tersebut. Maka itulah salah faham kan yang berlaku pada banyak manusia apabila mereka tidak benar-benar mendalami ilmu tauhid. Apabila mereka tidak benar-benar menghayati kan penghayatan ilmu tauhid di dalam dirinya sendiri. Apabila mereka tadi meninggalkan pembersihan rohani mereka, lalu mereka lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila manusia lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak dapat melihat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan perbuatan pada dirinya. Dia tidak dapat melihat iradat Allah Subhanahu Wa Taala yang memilih kesempurnaan pada dirinya, yang memberikan kecantikan pada dirinya, yang memberikan keistimewaan dan kebaikan pada dirinya. Bahkan dia akan berkata, kerana akulah, kerana usaha akulah, ataupun kerana aku pandai menjaga dirilah, maka aku melihat diriku sempurna. Ini semua berpunca daripada kelalaian manusia. Dan yang terakhir yang kita bincangkan sekarang ialah tentang ilmu tadi. Kerana lalainya manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana lupanya manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menyangka dia tadi mempunyai ilmu. Maka dia menyangka dialah dengan sebab kajiannya lah, ataupun dengan sebab kecerdikannya lah, maka dia tadi berjaya di dalam hidupnya. Maka itu ialah salah faham ataupun kelalaian manusia dalam mendalami akidah ahli sunnah wal jamaah. Maksud kita beriktikad bahawa yang mempunyai kudrat yang mutlak ialah Allah. Kan, kudrat manusia tidak boleh memberi kesan. Dan kita juga beriktikad bahawa segala yang berlaku di bawah iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga beriktikad bahawa ilmu Allah lah yang meliputi segala sesuatu. Dan Allah jugalah yang mengilhamkan kepada manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya mampu mengajar kepada manusia. Sekarang kita kena yakin walaupun kita pergi ke sekolah,
Kan, walaupun kita pergi ke universiti, walaupun kita pergi ke mana saja pusat pengajian, dan apabila kita melihat guru mengajar kepada kita, apabila kita melihat guru tadi bercakap sesuatu perkara, memahamkan kepada kita, maka hendaklah kita beriktikad bahawa yang memberi kefahaman tersebut, yang memberikan ilmu di dalam akal fikiran manusia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sekiranya kita lalai daripada akidah tersebut, sekiranya kita lalai daripada perkara tersebut, maka dikhawatiri kita akan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita sedari. Maksud kita sudah beriktikad bahawa manusia ataupun guru ataupun syarah yang mengajar kepada kita tadi, kita sudah beriktikad bahawa dia tadi boleh memberi kesan kepada diri kita. Dia boleh mencipta ilmu di dalam kepala kita. Maka itulah salah kan dari sudut akidah di sisi ahli sunnah wal jemaah. Kerana kita beriktikad yang mampu memberi kesan, yang mampu mencipta sesuatu, yang mampu memahamkan sesuatu perkara, yang mampu menggerakkan sesuatu perkara, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab kepentingan tiga sifat ini, kepentingan sifat kudrat, iradat dan ilmu ni, maka ulama ahli sunnah radhiyallahu anhum, mereka meletakkannya di awal sifat ma'ani. Kerana ketiga-tiga ni amat dekat dengan manusia. Kita dapat melihat kudrat Allah pada diri kita setiap saat. Dan kita dapat melihat iradat Allah pada diri kita setiap saat. Dan kita dapat melihat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita dan pada sekeliling kita. Kan apa saja yang kita lihat, kan apa saja pencapaian yang dicapai oleh manusia, apa saja penciptaan, rekaan, ciptaan yang dibuat oleh manusia, handphone yang kita pegang setiap hari, kan komputer yang kita gunakan setiap hari, kenderaan yang kita naik setiap hari, kapal terbang yang kita naiki, kesemuanya terzahir dicapai oleh manusia dengan ilham daripada ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengurniakan kepada kita kemudahannya amat banyak, kerana mengurniakan kepada kita kepelbagaian ilmu yang mungkin tidak dikurniakan pada manusia-manusia sebelum daripada zaman kita. Maka oleh sebab itu kita kena amat bersyukur. Cuma yang menjadi permasalahan pada manusia ialah lupa. Kan mereka tadi lalai. Mereka hanya melihat ini ialah ciptaan manusia. Mereka memandang ini ialah reka cipta manusia. Kan mereka hanya melihat ini ialah hasil kajian manusia. Bahkan mereka lupa bahawa yang sebenarnya memberitahu, yang sebenarnya mengajar kepada manusia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu amat penting mendalami ilmu tauhid, kan mendalami akidah di dalam ilmu tauhid. Dan amat penting manusia tadi mengekalkan ingatan kepada Allah. Kan amat penting manusia tadi membersihkan hatinya, kerana hatilah yang mampu ingat, hatilah yang mampu kekal mengekali, memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kudratnya, iradat dan ilmunya. Maka itu salah satu perkara yang nak dibincangkan apabila kita membincangkan tentang sifat ma'ani ini, iaitu kudrat, iradat dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kesan dan terzahirnya ilmu tersebut pada diri manusia, dan bagaimanakah cara kan untuk kita sentiasa melihat kan kudrat, iradat dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting sekali hendaklah kita mensyukuri kan kurniaan-kurniaan yang sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan pada diri kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita penghayatan ilmu tauhid, kan bukan semata-mata pengajian, bahkan Allah Ta'ala memberikan kepada kita penghayatan ilmu tauhid tersebut, kan dapat kita merasai kan hakikat ilmu tauhid tersebut. Moga-moga kita tadi menjadi manusia yang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.